好，呃，我们今天的主题叫做“尽忠到底”。Tema hari ini adalah setia sampai akhir. 忠呢，在中文的词里面叫做忠诚。Setia di dalam bahasa Mandarin itu adalah benar-benar setia. 我们也知道，也可能也听说过，有的基督徒，刚开始也受洗，也是基督徒，后来又转向这个其他的这个宗教。Kadangkala kita ini adalah pengikut Kristus sebagai orang Kristen, tetapi bisa di tengah perjalanan kita pindah ke kepercayaan lain. 或者在圣经里面说，在末世的时候会出现有离道反教的事情。Juga seperti tercatat dalam Alkitab bahwa nanti pada akhirnya akan ada seperti itu. 那我们如何能够持守我们的信仰走到最后呢？Bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan dan bisa sampai akhir? 我们今天呢，想要通过圣经里面一个人物来为大家说明。Di dalam Alkitab tercatat seorang tokoh yang akan kita dengarkan pada hari ini. 那么，首先我们先一起读一下约翰福音21章15至19节的话语。Tetapi kita akan bersama-sama dulu untuk membaca Alkitab di Yohanes 21 ayat 15 我来 sampai ，OK，19. 我来读一下中文。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Kita lihat 好，bersama-sama di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Ini jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 好，还是中文读的比较快啊。对，大家呢都认识这个彼得，都很熟悉了。kita semua sudah kenal dengan 大 Petrus 家都 ini. 很熟悉这个彼得。嗯，Kita juga 那 sudah 么 sangat 彼得呢，我 familiar 们 dengan 知道 Petrus 他 ini.
那我们都知道彼得呢，最后为了主呢，倒挂十字架殉道而死。Kita juga tahu bahwa Rasul Petrus akhirnya mati syahid bagi Tuhan. 大家能够为主倒挂十字架，这个殉道死，这个不是人随意的能做到的。Tidak semua orang bisa seperti Rasul Petrus yang mati syahid bagi Tuhan. 也就是说，彼得在面对死亡的时候呢，心里面一直在树立着耶稣基督树立的他的信仰。Rasul Petrus ketika mau mati, dia bergumul dan mengingat terus akan Tuhan. 可能我们有的基督徒呢，信了30年、20年，时间很长，但是可能因着一个疾病，就心里面开始抱怨神，开始怀疑神、质疑神。Kadangkala kita sudah percaya Tuhan 20 bahkan 30 tahun, tapi karena sesuatu penyakit, kita menjauh dari Tuhan. 可能有的人会说，我怎么信的神怎么不管用呢？ Kadang kita bertanya, Tuhan yang saya percaya ini kenapa ya tidak mendengarkan doa saya? 各位，彼得能够把自己的生死呢都能够置之身外。Rasul Petrus mati benar-benar bagi Tuhan. 那彼得呢，他心里面尽忠到底的秘诀在哪里？ Apa rahasia Petrus bisa setia sampai akhir? 所以，我们进到彼得的这个信仰当中，我们来一起来看一看。Kita mau melihat bersama-sama bagaimana Rasul Petrus begitu setia kepada Tuhan. 彼得呢，有一天，在这个海里面打鱼的时候呢，圣经里面说他整夜劳力，并没有打着什么。Di dalam Alkitab mencatat bahwa Petrus sepanjang malam tidak mendapatkan hasil jala ikannya. 也就是说，这个是彼得和耶稣和主遇见的第一次的时间。Ini adalah pertama kali Rasul Petrus bertemu dengan Tuhan. 那彼得呢，他们是渔夫，他们向着捕鱼的世界是非常的专业的。Rasul Petrus adalah seorang nelayan dan dia sangat ahli di dalam menangkap menjala ikan. 但是彼得再怎么努力的打鱼，但是那一天没有打着什么的。Tapi dia sudah berusaha keras di dalam menjala ikan, tapi hari itu dia tidak mendapatkan ikan. 那个时候呢，耶稣找到了彼得，说什么呢？说你把船开到水深之处，下网打鱼。Hari itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berlayarlah sampai ke tempat yang Tuhan tunjukkan itu. 然后那个时候彼得呢，因为一晚上没有打着鱼，他实在是没有办法。但是耶稣说了话之后呢，他说：“我依从你的话，我就下网。” Sepanjang malam Petrus tidak mendapatkan hasil daripada jala ikannya, tapi karena Tuhan berkata demikian, dia menjawab, "Oke, saya akan mendengar apa yang Tuhan perintahkan." 各位依从耶稣的话之后呢，彼得他们打上来了一船的鱼，甚至这个渔网都要破了。Karena dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan, malam itu dia menjala banyak sekali ikan, sampai jalannya pun hampir sampai bolong. 那个时候，彼得心里面来临了一个心，说：“主啊，我是罪人。” Di dalam hati Petrus dia mengatakan, Tuhan, saya orang yang berdosa. 然后耶稣说什么呢？你跟从我吧，我叫你得人如得鱼。 Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, kita bisa menjala manusia daripada kita menjala ikan. 那时候大家都知道，彼得呢，圣经说了，他舍弃了船，舍弃了网，舍弃了一切，跟随了耶稣。 Kita tahu bahwa Petrus melepaskan segalanya. Sebagai seorang nelayan, apa yang dia punya semua, dia tinggal semua dan mengikut Tuhan Yesus. 那各位，我们和神之间的关系，我们与神之间遇见的这个关系是从什么开始的呢？
kita bisa bertemu dengan Tuhan mulai dari mana titik itu. 我们与神遇见的开始是从我不行，所以我依靠耶稣。 Ketika kita akan merasa kita tidak mampu, kita akan mengandalkan Tuhan Yesus. 大家得救也是先从我不行，然后接受耶稣，我们才开始的，不是吗？ Ketika kita diselamatkan juga demikian, bukan? Waktu itu kita merasa buntu, kita tidak mampu, dan kita berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. 罗马书3章23节到24节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。” Juga di dalam Alkitab, di Roma 3 ayat 23-24 demikian berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 各位，23节里面是人做的这个世界， Di ayat ke-23 itu adalah orang yang telah berbuat dosa. 24节里面是神做的世界， Dalam ayat yang ke-24 itu karena kasih karunia Tuhan. 23节里面人做的都不行，所以有了24节的话语。 Karena ada ayat ke-23 ini, orang berbuat dosa, maka di ayat 24 ini, oleh karena 23节里 kasih karunia Tuhan. 23节里面说世人都犯罪了，没有 Ayat 2, 不犯罪的。 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 然后说所有的人都亏缺了神的荣耀。 Karena telah kehilangan kemuliaan Allah. 那么23节里面就是人做的世界不行的意思。 Maka ayat 23 itu mencatat bahwa manusia itu berbuat dosa. 因为人不行，所以才出现了24节的话语。 Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga muncullah ayat 24 ini. 23节里面人都是罪人的这个世界， Ayat 23 mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa. 但是24节里面是神做的，神做的话是义人的世界。 Sedangkan di ayat 24 tercatat oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. 也就是说，大家得救，我们得救也是不是因为我们做的，是耶稣基督定十字架赦免了我们的罪，担当了我们的罪。 Kita bisa diselamatkan bukan karena kita berbuat baik semata-mata, tetapi karena Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita dan mati di kayu salib. 这个是我们信仰的开始，不是吗？ Ini adalah titik awal kita percaya kepada Tuhan. 那彼得的信仰开始也是从整夜下网打鱼没有打着什么开始的。 Begitu juga dengan Rasul Petrus, dia juga demikian. Karena sepanjang malam tidak memperoleh hasil daripada jala ikannya, sehingga dia percaya kepada Tuhan. 大家中文圣经里面有一个但是，但是的意思是一个转折的意思。 Di dalam Alkitab secara Mandarin tercatat di situ tanse, tetapi itu yaitu membuat sesuatu bertolak belakang kembali. 说，哎呀，我打不着鱼，但是听耶稣的话，依从你的话，我就下网打鱼。 Saya tidak dapat hasil daripada jaring ikan saya, tetapi saya mendengar perkataan Tuhan Yesus, saya memperoleh hasil ikan yang begitu banyak. 就大家，我们今天也想通过这个来准确的来认识一下人的这个根本。 Di sini juga agar kita memahami dasar-dasar akan sifat manusia. 马可福音7章21节到23节里面说，因为从里面就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、棒毒、骄傲、狂妄，
这一切的恶都是从里面出来的，且能污秽人。Begitu juga di kitab Markus ya ayat 7, 21, 22, 23 mencatat demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 各位，圣经里面说，从人心底层会出来什么？这一切的恶都是从人里面出来的。Di dalam Alkitab sudah mencatat demikian jelas bahwa segala sesuatu kejahatan, sifat-sifat yang tidak baik ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 那么圣经说从里面会出来的是恶，但我们看自己的话，杀人的心我没有， Kita lihat di sini tercatat hal-hal jahat itu timbul dari dalam menajiskan orang. Tetapi saya tidak pernah punya niat untuk membunuh orang. 我们看的话，可能骄傲我会有，但是坚硬的心我没有。我爱我的妻子，爱我的丈夫。 Kemungkinan kesombongan saya miliki, tetapi saya tidak pernah mempunyai pikiran mau berbuat cabul karena saya sangat mengasihi istri saya. 大家，我们从小开始的时候，我们呢学习了这个教育，学习了法律，学习了宗教，学习了这个伦理道德，这些呢都是让我们来做一个好人，做一个良善的人。 Dari kecil kita sudah diajarin bagaimana kita berakhlak, berhati yang baik, bertata bahasa yang baik, berbudi pekerti. Ini semua agar kita di kemudian hari menjadi seorang yang baik. 各位，据说没有一个宗教，没有一个机构，也没有一个国家，甚至没有一个家庭，没有人会说让你去做坏的事情。 Tidak ada satu agama pun, keluarga pun, negara manapun yang menghendaki seseorang itu membuat hal yang tidak baik. 我们想的话，哎呀，这个监狱里面的人应该都是非常的凶狠，应该都是非常恶毒的人去监狱的。 Kalau dalam pikiran kita, manusia, kita pasti berpikiran orang-orang di dalam penjara itu orang-orang yang sangat jahat, sangat kejam, dan sangat sadis. 但是我们去监狱里面做服侍的时候呢，跟这个监狱的囚犯一起沟通的时候，真的发现他们也是不是我们想象当中那种特别恶的，像黑社会一样的这样的人。 Tapi ketika Lose pergi ke pelayanan, ke penjara-penjara, tidak seperti yang tertanam dalam benak hati kita bahwa orang-orang dalam penjara itu demikian jahat. Tetapi mereka juga berbudi luhur, juga bertata bahasa yang baik. 也就是说，人看自己的这个内心和圣经说我们人的内心其实是不一样的。 Kalau kita bilang hati kita seperti apa dan seperti yang di dalam catat di Alkitab ini tidak sama. 哎呀，我们看自己的话，哎呀，好像坚毅的心，这个我没有啊，嫉妒的心我好像有，我们是这样认为的。 Kita kadang pikir, oh, saya tidak punya pikiran untuk berbuat cabul, tetapi saya ada iri hati. Nah, kita itu menilai-nilai kita sendiri gitu. 有一天我在这边传福音的时候，遇见了一个85岁的信佛的一个老爷爷，跟他沟通福音的这个部分。 Saat Lose sedang mengkabarkan Injil dan kenal seorang akong-akong 85 tahun yang sangat bahagia. 当时我就打开圣经，告诉他这个人心里面，神说人的心里面出来的全部都是恶。 Waktu itu Lause buka Alkitab dan menjelaskan bahwa di Alkitab tercatat bahwa hal-hal yang jahat di dalam hati orang itu menajiskan orang. 然后我就问这个叔叔，我说：“叔叔，你的心里面有没有杀人的心？” Lalu Lause nanya kepada akong yang 85 tahun ini, apakah pernah terbenak dalam hatimu ada keinginan untuk membunuh seseorang? 他说：“小孩子，咱们不要乱说话。
我是信佛的，我连一个蚂蚁都不会杀死的。Lalu Akong itu, Yeye itu kasih tahu ke Lause, eh, anak muda, anak kecil, jangan ngomong sembarangan. Saya percaya kepada Buddha dan satu ekor semut pun saya tak berani bunuh. 然后我告诉也有说，那举个例子，当年排华的时候，印尼的人冲到你的家里面，拿着刀放在你的妻子和孩子的脖子上，你会不会反抗？Lalu Lause memberikan satu perumpamaan. Saat kerusuhan, ada perusuh masuk ke rumahmu dan membawa pedang golok dan taruh di atas leher istri atau anakmu. Apakah kamu tidak melawan? 然后那个叔叔突然就说，拍桌子说：“我当然要反抗，我当然要杀了他们。” Lalu susu yang tadi, yang 85 tahun tadi, Akong tadi, dia tepuk meja, dia marah, dia bilang, pasti saya lawan. 然后他旁边的妻子说：“哎，你刚才说你连一只蚂蚁都不会杀死吗？那你怎么还敢反抗呢？” Nah, istrinya spontan komentarin, katanya, tadi kamu bilang bahwa satu ekor semut pun tidak berani kamu bunuh. Kenapa kamu sekarang melawan? 那个叔叔说：“如果我不反抗的话，你们就被杀死了。” Eh, Asuk tadi bilang kalau saya tidak melawan, nanti kalian kena bunuh. 就是大家我们心底层的这个恶呢，平时我们看不出来的，Sebenarnya kejahatan dalam hati kita tidak terlihat dengan kasat mata. 但是当有人刺激我们的心的时候，我们心里的这个恶就会出来。Tapi karena ada tekanan dari luar atau ada sesuatu yang membuat kita terdesak, kita akan keluar melawan dia. 那平时我们感觉到我们没有的意思，是因为我们心里面有这个良心、有教育、伦理、法律，把我们的心都遮盖起来了。Nah, selama ini kita kelihatan baik-baik saja karena kita senantiasa mendapat pengajaran yang baik, etikat yang baik, hukum yang baik, sehingga kelihatan kita baik-baik saja selama ini. 大家，我们看一下，我前面有8颗星，Kita coba lihat ada 8 hati yang akan kita sharekan di sini. 空白呢是我们心里的这个良善，黑色的呢就是我们心里的这个恶。大家呢，我们人很多啊，大家可以看一看，自己问自己，自己是哪一颗星呢？Nah, dari 8 yang ada hati ini, kita menilai diri kita sendiri, hati mana yang paling cocok pada kita. Yang putih mewakili kebaikan, yang hitam mewakili kejahatan. Seberapa baik dan seberapa jahatkah hati kita ini? 就是大家可以自己扪心自问一下，哎，我心里的良善多呢，还是恶多呢？大家可以选一下，1、2、3、4、5、6、7、8，自己选哪一个？Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Di hati kita ini lebih baik ada niat jahatnya atau niat baiknya ya. Coba kita lihat hati mana yang paling cocok dengan kita masing-masing. OK，大家可以打到这个屏幕里面吗？这样我们也能互动一下啊。Boleh, 大 boleh 家认 kita 为自己是第几 ketikkan di 个呢？ dalam 打在 chatnya. 里面 Iya, biar 啊。ada respon daripada kita. Kira-kira kita hati nomor berapa ya? Kita ketik di dalam chat. 大家看一下自己的心里面善多呢，恶多呢？啊，这样对比一下，完了之后，把上面的1、2、3、4、5、6、7、8，你选择一个写进去啊。我们来看一 Uh, 下。Setelah kita lihat dari 8 hati ini, kita ketik 1 sampai angka 8. Yang mana kira-kira yang sesuai dengan hati kita masing-masing. 啊，我们王姊妹是第5个，行弟兄是第5个，其他人呢，大家都可以互动一下，这样我们上课就有意思了。Iya, coba yang lain partisipasi, kita ketik angka masing-masing hati kita, biar di dalam kelas ini kita ada 2 arah saling diskusi. 哦，我们邓姊妹是第6个，孔姊妹是第8个啊，有7个、5个都不一样了。Iya, ada yang 3, ada yang beberapa, ada yang
7. Jadi masing-masing lain-lain. OK，好，好，好，谢谢大家互动啊，这样是不是我们也都有这个参与感了？好Ah, terima kasih atas partisipasi kita semua. Begini lebih rasa bagus ada responnya. ，OK，我看到这里面有几个特别的，首先孔秋文老师这个学员也说他是第8个，它里面没有这个良善。Ada yang menyatakan diri dia adalah hati nomor 8. Dalam hati dia penuh kejahatan, tidak ada kebaikan sama sekali. OK，还有阿梅利亚也是第8个。还有一位姐妹，阿梅列姐妹，她也是打第8个，呀 yang 呀，nomor 8, 哇 ya. 哇，那个看自己的话没有一点点好的是吧？Menilai diri sendiri tidak ada kebaikan sama sekali kah? 其实呢，各位我们中国人啊，我们华人中国人的话，一般都会选择第5个，就是我们常常会说的差不多、一般般、还可以这样的。Rata-rata biasanya orang keturunan Chinese rata-rata memilih nomor 5. Kita merasa ya kita kebaikannya sedang, kejahatannya juga sedang separuh-separuh gitu loh. 这是我们华人中国人的这个性格啊，性格就是这样。Karakter orang Chinese adalah lebih kurang demikian. 就是我也不得罪你，也不得罪他，反正就是一半一半，这样会说很多。Kita senantiasa menjaga ya sikap kita. Kita juga tidak merugikan orang lain dan kita juga tidak mau dirugikan. Sehingga ya mungkin hatinya lebih cocok di angka 5, ya kebaikan dan kejahatan imbang. OK，各位大家，这个都是谁选择的标准呢？Teman-teman sekalian, ini adalah berdasarkan standar siapakah? 大家是谁选择的？可以打到屏幕里面呢？Iya, siapakah standar yang demikian? 如果是我自己选择的打1，如果是别人选择的打2，大家可以如果是自己这是我自己选择的，那你就写1。如果说这个是别人选择的，这是我丈夫选我的，这是我的朋友选我的，就选2。我们看一下这个比例啊。Kalau哦，tadi kita yang pilih diri kita sendiri dengan angka-angka tertentu, kita kasih kode 1. Tetapi kalau tadi kita itu karena dinilai oleh pasangan kita atau teman kita, kita kasih kode 2. 对，我相信大家都是按照自己的，我们中文有个词很好，叫做"扪心自问"。Saya percaya ini semua adalah rata-rata menilai kita sendiri dan ada satu peribahasa di dalam bahasa Chinese. 也就是说，这个就是大家自己选择的这个标准了。Itu artinya adalah kita sendiri yang menilai kita sendiri. 那我想大家，你们觉得神看我们或者神看你的话是第几颗星？大家可以打一下吗？Coba kita masing-masing memikirkan, Tuhan menilai hati kita di angka nomor berapa untuk kita masing-masing. Coba对，diketik dalam chat juga. 还有第九就是我不知道，第9就是我不知道。Boleh ditambahkan lagi satu item nomor 9, yaitu saya tidak tahu. 1、2、3、4、5、6、7、8、9大家可以互 Iya. 动一下。Oke, silahkan semua. Mari kita mengetik. OK，有第8，有第9，还有第 Ada yang 七。8, ada yang 9, ada yang 7. 大家会发现每一个人心里的神好像和大家都有不同的，是吧？Iya, setiap orang berbeda-beda ya penilaiannya ya. 我们有的人的心里的神是第8个有的人心里的神是第1个，还有的人，哎，我也不知道神到底选哪一个呀。Kadang ada yang merasa Tuhan memilih saya di angka 8, ada yang merasa di angka 1, ada juga yang tidak tahu memilih di angka berapa, jadi dia ketik nomor 9. OK，我们一起来看一下耶利米书17章9节。Kita akan melihat lagi berikutnya di Yeremia 17 ayat 9. 我来读一下：人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? 其实各位，这个印尼文圣经说的是利记，和这个诡诈是不一样的。Arti licik di bahasa Indonesia dengan Mandarin kuica, menurut Lause itu artinya berbeda. 印尼文的利记是狡猾的意思，是吧？Kalau licik kita di bahasa Indonesia itu seperti apa ya? Picik kali ya. 中文圣经说的是诡诈。Juko. Kalau di bahasa Mandarin dia istilahnya kuica. 各位，诡诈的话比利记还要更加恶劣的。Kuica di sini lebih jauh-jauh lebih jahat daripada si licik atau si picik ini. 然后中文说什么坏到极处， Di dalam bahasa Mandarin dia ada tulis di sini ya, lebih licik daripada segala sesuatu. 极处的意思就是已经到达坏到最高点的这个意思了。 Hatinya sudah membatu, sudah mentok sekali jahatnya. 也就神的眼光去看我们人的话，说比所有的万物呢都没有人坏。Di dalam Alkitab dari segi Tuhan melihat kita kejahatannya itu tingkatnya sudah sangat tinggi sekali sampai membatu. 可能我们有的人开始就混沌了啊，到底神是这么看我们的吗？我们可能也会有质疑。 Kadang kita juga jadi bertanya-tanya, begitukah Tuhan melihat hati kita? 那么质疑的意思是因为我有我的标准，所以我们会质疑。 Karena kita ada standarnya ya, segala sesuatu itu ada nilai standarnya, sehingga demikiankah? 那我们拿着神的这个标准来看我们人心的话是第几个呢？ Kalau kita dari standar firman Tuhan yang tercatat di sini, kira-kira kita melihat hati kita jadi nomor berapa ya sekarang? 我们陈姊妹说，我要知道谢老师选哪一个，我选哪一个不重要，重要的是神选哪个很重要。 Ada salah satu daripada saudari menanyakan, Lause pilih yang hati yang mana ya? Itu tidak penting, lebih penting Tuhan menentukan saya di hati yang mana. 那各位现在按照神的话语耶利米书说的一样，那人是第几个呢？ Kalau berdasarkan Yeremia ini, hati manusia di nomor berapakah? 是第8个。 Betul, di nomor 8. 也就是说，人里面没有好的。 Di dalam hati manusia tidak ada yang baik sama sekali. 大家可能对于话语里面说的这个标准可能有一点太吃惊了。 Coba kita lihat yang berikutnya, mungkin bisa bikin kita lebih kaget. 有一天，耶稣呢向着门徒们说：“我要被杀，第3日要复活的。” Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, saya akan disalibkan dan akan bangkit di hari ketiga. 然后彼得呢就拉着耶稣，然后劝他说什么呢？主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。 Tuhan, bagaimana bisa demikian? Itu tidak akan terjadi di dirimu. 各位，我们看现在耶稣说他要被钉十字架，他要被杀，那么别人没有动，彼得先站出来去劝着耶稣：“你不要，你不要。”我们看的话，彼得的心特别好，不是吗？ Orang lain tidak berbuat apa-apa, hanya Petrus yang berkata, tidak Tuhan, tidak demikian. Kita lihat Petrus itu seperti orang yang sangat baik hatinya. 好像彼得现在很关心耶稣的死活，彼得很关心这个爱耶稣的这个心一样。 Seolah-olah Petrus itu sangat mempedulikan hidup matinya Tuhan. Seolah-olah dia sangat mempedulikan Tuhan Yesus. 那个时候，耶稣对彼得说什么呢？说撒旦，你退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。
Waktu itu Tuhan juga berkata kepada dia, Tuhan sudah tahu ya, bahwa setan, engkau mundur saja. Ya, ada tercatat di Alkitab sini, di 耶稣 Matius 叫彼得 Matius 是 ya. 撒旦，Nah, Tuhan Yesus panggil Petrus itu setan. 然后呢，在吃这个最后的晚餐上的时候，耶稣站起来说：今夜呢，你们都要为我的缘故跌倒，因为经上说我要击打牧人，羊就分散了。Di Alkitab juga tercatat di sini 21, 22, 23 ya, sudah disebutkan bahwa nyalah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 也就是说，耶稣告诉门徒们：你们都要背叛我，你们都要离弃我，离开我。Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian akan mengkhianati saya dan meninggalkan saya. 那个时候，彼得又站出来了。Waktu itu Petrus keluar lagi berkata demikian. 彼得说：“主啊，众人虽然为你跌倒，但我却永不跌倒。” Tuhan, walaupun orang banyak demikian, tapi saya tidak seperti demikian. 他说什么？我永不跌倒。Saya tidak akan jatuh, ya Tuhan. 然后耶稣对他说：今夜鸡叫一些，你要3次不认我。Tuhan berkata, malam ini engkau akan menyangkal saya 3 kali. 那个时候彼得说什么呢？说我就是必须和你同死，也总不能不认你。 Petrus berkata, saya akan mati bersama Tuhan, saya tak akan menyangkalmu. 各位，彼得现在说的话里面非常的坚定，是吧？ Seperti kata-kata yang diutarakan Petrus itu seperti sangat yakin dia tidak menyangkal Tuhan. 他说他呢要和耶稣同死的这个情况呢，Petrus bahkan bilang dia akan sama-sama bersama Tuhan dia mati. 那各位我们看彼得的话，现在爱不爱耶稣啊？Kita lihat apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus. 咱们中文里面有这个过去的话有这个结拜，就是结婚的时候人们会有说这样的话。Di dalam penubuhan pernikahan ada kata-kata yang akan diucapkan oleh kedua mempelai. 还有过去什么结拜兄弟的时候也会说这样的话。Kadang-kadang orang untuk mengaku antara abang adik angkat, dia juga ada mengucapkan kata-kata ikrar atau sumpah untuk kata-kata tertentu. 这里面如果有人看这个中国的电视剧的话，一定会懂得的。Kalau kita sering lihat misalnya Dracin, kita akan mengerti dengan apa yang diutarakan lause ini. 说我们不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。 Kita tidak mengharapkan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama untuk lahir ke dunia ini. Tapi kita bisa sama-sama dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama untuk meninggal. 也就是说，现在彼得呢，向着耶稣非常的忠心了。Kelihatan Petrus sangat sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. 但是耶稣说：“你要否认我的。” Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu akan menyangkal saya. 那各位大家看一下，彼得现在是接受耶稣的话呢，还是在拒绝耶稣的话？ Coba kita lihat apakah Petrus itu benar-benar menerima Tuhan Yesus atau menyangkal Tuhan Yesus. 接受耶稣的话打1，拒绝耶稣的话打2。Yang mengikut Tuhan Yesus, yang setuju dengan Petrus mengikut Tuhan Yesus, kasih chatting di chat ya, tulis 1. Tapi yang menyangkal, merasa Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tolong ketik angka 2 di OK，chatnya. 大家可以打一下啊。Ya, silakan diketik 1 atau 2. 哦，3位都说了他是在拒绝，4位
Ada 4 saudari, ada beberapa saudari yang mengetik angka 2. Berarti menyangkal ya. OK，好，我相信大家心里面应该都已经很清楚了。Saya percaya bahwa kita semua mengerti siapa itu Petrus. 各位，我们看有我们自己看的，也有耶稣看的。Ada yang kita rasakan sendiri, ada yang sudut pandang dari Tuhan Yesus. 使徒彼得呢，自己看的时候，我能为耶稣死，我不会离弃背叛耶稣的。Waktu Simon Petrus mengatakan, saya akan setia mengikut Tuhan, saya tak mungkin menyangkal Tuhan. 但是耶稣说什么呢？说你会3次否认我的。Tapi Yesus berkata, kamu akan 3 kali menyangkal. Menyangkal saya 3 kali. 然后呢，大家都知道发生了什么事情？彼得呢，在这个3次否认了耶稣。Kita tahu apa yang terjadi ketika dia 3 kali menyangkal Tuhan. 然后那个时候，马太福音26章75节里面写说，彼得想起耶稣所说的话，鸡叫以先，你要3次不认我，他就出去痛哭。Alkitab mencatat di Matius 26 ayat 75 berbunyi demikian ya, 5 ya, 5. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 当然，我们看的话是彼得真的否认了耶稣，他做错了这样的事情。Kita tahu bahwa Petrus memang menyangkal Tuhan Yesus dan dia telah berbuat salah. 但是比这个更重要的就是圣经里面说，彼得想起耶稣所说的话了。Di sini tercatat, teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus. 这个彼得和耶稣所说的话一对照的时候，发现自己是相信耶稣的人呢，还是拒绝耶稣的人呢？他很心里面有清楚了。Setelah itu dia menyelidiki diri sendiri ya, bahwa dia ini sebenarnya mengikut Yesus atau menyangkal Tuhan Yesus. 他为什么出去痛哭呢？ Kenapa dia keluar dan menangis dengan sedihnya? 因为彼得发现了自己是不相信耶稣话语的人。Karena dia menyadari bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 大家我们知道，彼得刚开始跟随耶稣的时候是什么都做不了，整夜劳力打鱼没有打着什么的时候，才跟随耶稣了。 Ketika pertama kali dia kenal Tuhan Yesus, sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena hasil jalannya tidak mendapat ikan seekor pun. Sehingga dia memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. 也就是说，彼得现在的位置就是一个零的位置。 Kedudukan Petrus seolah-olah di titik nol. 但是我们看彼得跟随耶稣以后呢，跟着耶稣也传道，跟着耶稣也看耶稣来施行神迹。 Ketika dia mengikut Tuhan Yesus, dia melihat banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. 也就是说，彼得的心里面开始渐渐的开始树立自己、抬高自己的心出来了。 Dia sudah seolah-olah meninggikan hatinya sendiri. 本来是自己什么都做不了的，但是现在他认为他能为耶稣做，他能为耶稣死。 Tadinya seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah mengikut Tuhan Yesus, dia merasa, dia bisa berbuat banyak hal, bisa mati untuk Tuhan Yesus dan lain-lain. 就像大家去水果店买水果的时候，如果用的这个秤呢，称完之后它没有回到零的话，这个秤是用不了的。 Apabila kita ke toko buah untuk membeli buah dan ke satu timbangan untuk timbang buah, ketika kita mau menimbang, kalau dia tidak mulai dari angka 0, itu timbangannya tidak ada gunanya. 就是好的秤呢，一定是用完之后呢，它会回到零的位置。
Timbangan yang baik ketika kita selesai menimbang, jarumnya akan kembali ke posisi 0. 那么彼得刚开始是什么都没有的人，但是跟随耶稣，他的心开始渐渐的抬高起来。Tadinya Petrus tidak ada apa-apanya, setelah mengikut Tuhan Yesus, hatinya makin hari makin meninggi. 所以大家看，彼得，离开耶稣之后呢，他又回去打鱼了。Setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia kembali menjadi nelayan, menjala ikan. 那么耶稣复活以后，找到彼得说：“西门的儿子彼得，你爱我吗？” Lalu Tuhan Yesus menanya, apakah engkau mengasihi aku? 彼得说什么？说你知道我爱你。Petrus berkata demikian, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. 这里面说什么？一连说了3次，你知道我爱你。3 kali Petrus mengatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. 各位，这是什么意思？就是彼得他现在心里面临到了一个什么呢？我知道的不重要，你知道的重要。Seolah-olah Petrus mau menyatakan demikian. Yang saya tahu itu tidak penting, lebih penting apa yang engkau tahu dengan isi hatiku. 各位，之前的彼得呢，站出来说：“我爱死你了，我就是与你死也可以的。” Karena asal mulanya waktu Petrus keluar dia mengatakan, saya akan mati untuk Tuhan, itu tidak akan masalah, saya akan mati untuk Tuhan. 但是这时候的彼得却说什么呢？你知道，就是我知道的不重要，你知道的重要。Tetapi sekarang tidak penting, engkau tahu lebih penting. 也就是说，彼得的心里面开始否认自己，开始说什么呢？耶稣，你说的算，我说的不算了。Seolah-olah dia mengatakan, apa yang saya katakan itu tidak termasuk. Yang penting, yang Tuhan rasakan, yang Tuhan tahu. 各位，大家会看四福音书里的彼得和使徒行传里面的彼得是完全不一样的。Ya, kita bisa merasakan perbedaan dari Petrus tersebut. 使徒行传里面的彼得呢，开始传福音的时候说：“奉拉撒勒人耶稣的名叫你起来行走。” Kita bisa lihat di sana di dalam Satu Sincon ya, Kisah Para Rasul, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkitlah dan berjalanlah. 奉谁的名？奉彼得的名吗？开始奉耶稣 Dalam 的名。 nama siapa? Nama Petrus atau bukan? Bukan, nama Yesus Kristus. 也就是说，彼得心里彼得的世界被除掉了。Petrus sudah diketepikan. 也就是说，3次否认耶稣之后的彼得呢，彼得的世界从里面给除掉了。3 kali menyangkal Tuhan Yesus, jadi sudah tidak demikian lagi. Petrus sudah tidak lagi, sudah dikesampingkan. 好，我们一起来看一下以弗所书4章21节到24节，我来读一下。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Kita bisa melihat juga di buku Efesus 4, 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 各位，这里面说了，你最重要的就是你们要心智改换一新。 Di sini sudah dilihat supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. 彼得拿着自己的心的话，没有办法尽忠到底的。 Petrus tidak demikian.
大家，我们拿着我们的心，想要好好做，努力做，想要过好这个信仰，你一定会失败的。Kalau kita mau menetapkan hati demikian, saya mau berbuat demikian, mau begini begitu, tidak mungkin terlaksana. 啊，我想成一个属灵的人，我想爱耶稣，我想为主侍奉。我们拿着我的心的话，一定成就不了的。Kita mau mengikut Tuhan Yesus, mau menjadi pelaku firman yang baik, mau begini, mau begitu, dengan hati kita yang kita kontrol, itu susah terlaksana dengan demikian saja. 当我们拿着我们的心的话，做的很多的时候，如果别人不认可的话，我们的心里的恶就会出来。Ketika kita melakukan begini begitu untuk hal-hal yang baik, tetapi tidak dipuji atau tidak diakui oleh orang lain, kita akan keluar mungkin hal-hal yang dongkol dan kejahatan itu akan muncul di hati kita. 大家看，这个是在做最后祝福祷告的时候说：愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。Seperti doa yang sering kita di dalam tutup dalam satu ibadah, ya kan? Bagaimana Tuhan menyertai engkau selama-lamanya, itu yang sering kita dengarkan di dalam doa berkat buat kita semua. 也就是说，这个里面神与我们同在的里面的话，没有我们人做的。Tuhan beserta kita, berarti Tuhan yang melakukan semuanya, bukan manusia yang mengusahakannya. 那么如何才能够尽忠到底呢？ Bagaimana ini bisa terlaksana semua? 就是大家我们回归到神的恩惠、神的做工里面。Kita harus berserah dan biar Tuhan yang bekerja. 也就是说，我们的信仰的方向不是我要做，我要好好做，我要努力做。 Bukan kita mau melakukan yang terbaik, mau melakukan hal-hal yang baik saja. 那我们常常也是去教会也听到的都是我们要侍奉，一定要侍奉，侍奉一直在主张的这个侍奉的这个部分。 Di dalam gereja, di dalam ibadah, kita juga sering dinasehatin, sering mendengarkan firman Tuhan. Kita harus melayani dan melayani. 大家也是在这个贝贝感恩里面也是想学习这个中文，以后能够侍奉教会、侍奉神。 Kita di dalam kelas pembelajaran BPMP ini juga, kita mau untuk mempelajari agar kita bisa melayani. 但是我们一定要注意的是什么呢？我们心里的方向呢，不是树立自己， Tapi kita harus diingatkan kembali, apa tujuan daripada semua ini? 我们心里的方向呢，应该是否认自己，树立神的话语的。 Yaitu kita harus menyangkal diri kita sendiri dan kita hanya menegakkan firman Tuhan. 那么神的话语里面说，耶稣说要把这个福音从耶路撒冷到撒玛利亚直到犹太全地到地极做我的见证。 Tuhan juga udah mengatakan demikian akan memberitakan firman dari Samaria sampai ke Yudea. 那各位，谁来传福音到地极呢？ Siapakah yang harus memberitakan Tuhan? 来印尼的话，华人说，太阳照过的地方都有华人了，都有中国人了。 Seperti pepatah Chinese mengatakan, di mana yang terkena sinar matahari pasti ada orang Chinese-nya. 大家，我们看，现在神在使用着华人，借着中国人在传这个世界的福音的。 Tuhan memakai banyak kita, saudara-saudara kita dari China untuk memberitakan firman Tuhan. 那大家，我们来学习中文呢，不是为了来造就自己， Kita mau belajar bahasa Mandarin bukan hanya untuk keuntungan atau kepintaran diri kita sendiri. 我们学习中文呢，是因为神的应许里面需要我们。 Kita mau belajar lagi bahasa Mandarin karena kita mau melayani Tuhan lagi. 所以，我们心里面开始树立神的应许的时候，大家学中文呢，一定会看见神的做工的。
Karena kita dengan hati mau melayani dan belajar Mandarin lebih baik lagi, kita tahu Tuhan bekerja untuk kita. 我呢，现在在学习印尼文，相信我学印尼文的感受跟大家学中文的感受是一样的。Sekarang Lause lagi belajar bahasa Indonesia. Dia bisa merasakan bagaimana perasaan Lause belajar bahasa Indonesia seperti kita sedang belajar bahasa Mandarin. 其实我学印尼文也感觉到非常的苏飒，Lause merasakan belajar bahasa Indonesia itu susah katanya. 当然也有想放弃的时候，Kadang-kadang kita putus asa dan mau menyerah. 但是和神的话语应许对上的时候，心里面就开始又来临力量。 Tetapi ketika kita mengingat firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita akan terus tanpa menyerah. 神会帮助我呀，神会使用我呀。 Tuhan bisa memberikan kekuatan, bisa campur tangan, Tuhan bisa memakai kita dengan lebih luar biasa. 我是神帮一定行，我不行，但是神帮助我的话一定行。 Saya tidak bisa, tetapi dengan Tuhan pasti bisa. 希望大家在学中文的时候一定遇见神的帮助。Di dalam belajar bahasa Mandarin, kita mengharapkan bantuan dan campur tangan Tuhan. 好的，我们今天我就分享到这里，好，谢谢大家。 Firman yang saya bagikan sampai di sini. Terima kasih saudara-saudari sekalian.